محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham. Khususan di hadhihi an-niyyati al-mubarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan? Ya, sidang jemaah, sidang penuntun, sahabat-sahabat, para ikhwah wal akhwat, datuk datin, muslimin muslimat, bil khusus kepada pencinta ilmu yang mengikuti pengajian kuliah maghrib yang dianjurkan oleh pihak Masjid Negara Kuala Lumpur. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua berada di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, ya. Jadi alhamdulillah, ini merupakan sesi yang ketiga, majlis yang ketiga untuk bacaan kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama, Qimatuz Zaman 'indal Ulama lil Imam Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdul Fattah Abu Ghuddah As-Suri Al-Halabi Al-Hanafi, ya, kitab yang membicarakan tentang kegemilangan rekod kecemerlangan para ulama di dalam menyusun jadual harian mereka, di dalam kesibukan mereka memenuhi jadual jemputan, penulisan, ya, perkara-perkara yang membabitkan ilmu, tarbiyah, dakwah dan sebagainya. Dan insya-Allah sebelum kita meneruskan melanjutkan bacaan beberapa lagi tokoh yang akan saya kongsikan sebentar lagi tuan-tuan, suka saya mengambil sedikit petikan kata-kata Al-Imam Asy-Syaikh Ibn Rajab Al-Hambali, ya, rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif fima limawasimil 'am minal wadhaif, ketika membicarakan pengisian waktu, apakah sikap seorang muslim itu dalam kecemburuan dia dalam mengisi waktunya. Ya, kita faham tuan-tuan, kita dah masuk minggu kompak ni kan, minggu kompak dah, kita lockdown, ya, kita menerima musibah, menerima ujian Allah Subhanahu wa taala dengan keredaan, dengan kepasrahan. Tapi jangan pula leka dek TikTok, TikTok, bukan itu je kerja kita, ya. Bukan kita sibuk dengan makan-makan, masak-masak, ya. Kita gunakan waktu itu keperluan-keperluan yang perlu kita laksanakan. Ya, makanlah, masak-masaklah. Tapi bukanlah itu segala-galanya yang untuk kita terokai, untuk kita penuhi. Alangkah baiknya, kata Syekh Ibn Rajab, fasa'idu man igtanama mawasim asyhur wal ayyam was sa'at. Maka orang yang dikatakan bahagia itu siapa dia?
yang merebut peluang. Ya, musim ada bulan, ada hari, ada detik, ada minit, dia mesti mengambil peluang. Peluang apa? Wa taqarraba biha ila maulahu bima fiha min wadhaifit ta'at. Apa dibuat? Dia mendekatkan dirinya kepada penciptanya, Allahu Jalla Jalaluh. Ya, dekatkan dengan apa? Bukan dengan TikTok tadi tu. Ya, bukan dengan makan kerja kita kan. Apa kita nak buat? Kita isi dengan ketaatan. Kan makan tu jadi taat lah kalau kita dalam keadaan menambah tenaga untuk kita meneruskan tugasan kita. Ya, rehat, tidur ialah kira ibadah lah. Tetapi bukan itu segala-galanya. Ya, makan dan tidur ataupun berhibur, bukan itu tujuan kita diciptakan. Tapi kita buat sesuatu itu untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'asa an tusibahu nafhatun min tilkan nafahat. Moga-moga ia akan beroleh limpahan nafahatullah. Ya, dia beroleh limpahan kurniaan tersebut, maka dia akan berbahagia. Yang kebahagiaan itu tidak akan dikecapi kalau ia tidak sungguh-sungguh menyusun jadualnya. Kebahagiaan itu akan diperoleh ya dengan apa? Dengan mengisi detik-detik waktu ini dan memperoleh taufik Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, berdalilkan hadis marfu' yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ya, inna lillahi fi ayyamid dahri nafahat fata'arradu laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hari-hari, ya, hari-hari yang dipenuhi dengan limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah, ya, ambillah peluang itu. Ya, Syaban semakin melabuhkan tirainya. Beberapa hari lagi, 10 hari lagi kita akan bersama-sama insya-Allah bertemu Ramadan. Insya-Allah kalau tidak tarawih di masjid pun kita akan terus istiqamah bertarawih di rumah. Kalau tidak bertadarus di masjid pun kita akan terus mengkhatamkan Quran bersama keluarga kita, bacaan peribadi kita. Ya, sebab apa? Kita ingin menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beroleh nafahat itu tadi dia tidak akan celaka selama-lamanya. Itulah sedikit tuan-tuan petikan kata-kata Imam Ibn Rajab dalam mukaddimah kitab beliau Lataiful Ma'arif. Tuan-tuan sekalian, kenapa kita baca tentang buku Nilai Masa ini? Ya, kerana tuan-tuan, buku ini memaparkan kualiti waktu yang telah digunakan sebaik mungkin, ya, seoptimum mungkin, yang dimanfaatkan oleh para ilmuwan kita. Kalau kita kata siapa lagi yang patut menjadi contoh kita selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasul itu memang wajib kita ikuti. Itu contoh yang tidak ada cacat celanya, yang kata-katanya itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang perkataan baginda itu tidak ada yang berasaskan kepada hawa nafsu, tapi ia merupakan wahyu yang Allah berikan. Allah puji Nabi SAW, dada Nabi, alam nashrah laka sadrak. Allah puji penglihatan Nabi, ma zaghal basaru wa ma tagha. Allah puji segala-gala anggota Nabi SAW itu dipuji. Ya, bukan sekadar akhlak, tapi apa sahaja yang dinisbahkan kepada Nabi SAW itu merupakan ikutan terbaik untuk kita. Ya, kemudian yang mengikut Nabi ini, pewaris Nabi ini para alim ulama. Maka ulama-ulama yang tertulis dalam buku ni yang dihimpunkan beberapa tokoh oleh Syekhuna Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, yang kita dah bincang sikit ya baru-baru ni pada pengajian yang lalu. Kita katakan tentang dua mazhab Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan tahu tak nama asal dia? Nama dia dalam IC Sayyidina Nu'man bin Thabit radhiyallahu an. Ya, Imam Nu'man bin Thabit yang kita kenal sebagai Imam Abu Hanifah. Itu yang melahirkan ramai anak murid. Imam Abu Hanifah melahirkan Qadhi Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah melahirkan Imam Muhammad bin Hasan. Ini dua tokoh besar dalam mazhab Hanafi. Mereka mengaji, mereka melazimi ilmu, mereka jarang berehat, mereka tak ada cuti. Ini dia
pojok ulama silam yang perlu kita cuba ambil semangat mereka, ambil sikit sebanyak apa yang mampu kita contohi tuan-tuan. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ni, insyaAllah dalam setengah jam yang ada ini, kita akan sama-sama membaca lagi manaqib imam. Saya ingat ada 2-3 imam yang sempat kita kongsikan malam ini, antaranya al-Imam Yahya bin Ma'in. Okey, itu dalam tokoh dalam bidang hadis. Kemudian kisah Imam Yahya ni agak panjang. Kemudian insya-Allah kita akan tengok pula bagaimana Imam Tha'lab An-Nahwi, seorang pakar ilmu nahu. Dan yang ketiga yang insya-Allah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian, Al-Imam Al-Mufassir Al-Kabir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari radhiyallahu anhum ajma'in wa rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain amin. Tuan-tuan sekalian, kata Syekhuna rahimahullahu ta'ala, kita bincang tentang Imam Yahya bin Ma'in. Mungkin first time dengar Imam Yahya bin Ma'in ini tuan-tuan. Dia ini tuan-tuan, beliau ini, Imam Yahya ini, kita nak sebut kehandalan beliau, cukup dengan kita katakan tok guru beliau ini antaranya Imam Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Imam Waqi' guru Imam Syafi'i. Kalau tuan-tuan pernah pergi Mesir, dekat Misrul Qadimah itu, maqam Imam Syafi'i, ada masjid besar, dan berdekatan dengan maqam Imam Syafi'i itu ada maqam Imam Waqi' bin Jarrah. Ini barisan tuan guru kepada Imam Yahya bin Ma'in yang diputerakan di Baghdad. Okey, tahun 158. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan kena tahu sikit sebanyak latar belakang ulama tersebut? Termasuk kita kena tahu negeri dia, dan kalau boleh kita tahu juga apa dia punya tarikh lahir dia dan tarikh wafat dia lah, sebab negeri itu mencerminkan kepada kita Baghdad ketika itu apa dia punya suasana dia, apa dia punya sambutan kerajaan dan rakyat kepada ilmu, bagaimana mereka menerima ilmu tu. Baghdad satu kota yang kita tahu bahawa pusat pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah, kan? Ada di sana Harunur Rashid, ada di sana Baitul Hikmah, banyak lagi cerita pasal tarikh Baghdad ini oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan kalau kita tengok pula tahun 158 ini tahun kumpulan tabi'in, tahun kelahiran Imam Asy-Syafi'i, tahun-tahun yang gemilang, ketika mana kalau di Baghdad itu sendiri, kalau mufti meninggal, setiap keluarga tu ada wakil mufti dia, satu rumah satu mufti. Bayangkan, kita satu rumah satu astro, satu rumah satu sukan, kan? Dia tak, satu rumah satu syekh yang bersedia untuk dinobatkan, diangkat menjadi mufti, menjadi qadhi, menjadi hakim, kerana keilmuan dan kesungguhan manusia ketika itu mengejar ilmu, mencari ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, okey. Maka Imam Yahya bin Ma'in ini, dia Allah takdirkan seorang yang mewarisi kekayaan ayahandanya. Ma'in ayah dia, kan? Ma'in ini mewariskan kepadanya sekitar 1 juta dirham. 1 juta dirham. Banyaklah tuan-tuan, saya pun tak kerti nak kira ni dah. 1 juta dirham ni duit kita puluh-puluh juta lah. 1 juta dirham, dan duit itu dihabiskan. Kan? Duit itu dihabiskan untuk apa? Bukan pergi shopping sakan, bukan pergi tukar langsir rayu ke tak. Duit itu dihabiskan untuk ilmu. Sehingga kan dikatakan oleh dalam catatan ini, dalam kitab ini, kata Syekh Abdul Fattah, sehingga kan beliau tidak mampu membeli sepasang kasut untuk dipakai. Habis dah yang ni bagi kat Syekh, tunggu dia, ini boleh untuk kenderaan dia, ini kelengkapan kitab dia, ini alat tulis dia. Duit yang diberikan oleh almarhum ayahandanya itu dimanfaatkan untuk ilmu. Ini Imam Yahya bin Ma'in. Tuan-tuan sekalian, saya dah senaraikan sedikit tadi tuan-tuan guru beliau,
Tetapi untuk meyakinkan lagi kepada kita kehebatan Imam Yahya bin Ma'in, cukup tuan-tuan tengok senarai anak murid beliau. Siapa dia? Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, sahibul musnad, tuan-tuan ya. Sahibul musnad dengan 30,000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab ahli hadis, Nasirus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal sebagai Imam Hanbali, murid kepada Imam Syafi'i. Okey, Imam Ahmad murid Imam Yahya. Imam Bukhari, Imam Muslim, boleh bayangkanlah. Imam Bukhari, Imam Muslim mengambil sanad ilmu hadis periwayatan daripada Yahya bin Ma'in, yang saya akan sharekan lagi tuan-tuan manaqib biografi beliau. Lagi Imam Abu Daud antara ashabus sunan, Imam Abu Zur'ah, ya, Imam Abu Sa'id Ibnu Sa'id Ad-Darimi, ya, Imam Abu Ya'la Al-Musili. Ini semua tokoh-tokoh besar dalam keilmuan dalam bidang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu murid beliau. Cukup kita ingat Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Imam Muslim, Syaikhan. Ini senarai murid Imam Yahya bin Ma'in. Tuan-tuan, macam mana dia jadi hebat? Itu yang kita nak belajar. Ya, kita nak pergi belajar dengan Imam Bukhari, Muslim tak dapat dah. Kan? Kita nak cari Imam apa tadi tu? Imam Sufyan bin Uyainah, nak cari Imam Waqi' bin Jarrah, dah tak jumpa dah kan? Maka antara kehebatan beliau ni tuan-tuan, ya, dalam bab ilmu ini ialah beliau menulis sebanyak 1,000,000 hadis dengan tangannya. Kan? Mungkin orang kata, memanglah ustaz, zaman tu tak ada typewriter, tak ada komputer, tak ada laptop. Betul lah. Tapi nak cerita tekun, rajin. Macam mana jadi 1,000,000 hadis dengan tangan dia? Iaitu, kata Sayyidina Yahya, ya, dia tulis, saya menulis 1,000,000 hadis dengan tanganku ini, ya, dan satu hadis ditulis berulang-ulang kali. Maksudnya satu hadis diulang sebanyak 50 kali baru boleh lekat, baru boleh ingat. Ini untuk student-student, kawan-kawan kita yang sedang belajar, yang masih belajar ni, begitulah. Ada nota. Tuan-tuan pergi masjid nanti, insya-Allah azam nak pergi masjid, ya, bukan nak pergi kedai kopi, ya, nak pergi masuk ke rumah Allah. Nanti selesai tamat PKP kita, insya-Allah kita doakan, ya, nanti pergi masjid, pergi pengajian, bawa kitab, bawa buku, bawa catatan, ya, ada pen. Imam Yahya bin Ma'in buktikan kepada kita kejayaan beliau ini tuan-tuan, ya, kerana kesungguhan beliau. Kita nak catat pun Allah lemah, nak salin pun malas. Ini kelemahan kita yang perlu kita atasi tuan-tuan. Dia tuan-tuan, dia catat hadis itu 50 kali, disalin, diulang-ulang, maka menjadikan total hadis yang beliau catat dengan tangan beliau sendiri 1,000,000 hadis. Tuan-tuan sekalian, ya, sehingga, ya, kata-kata kaedah yang digariskan oleh Imam Yahya tuan-tuan menjadi mutiara hikmah yang dijadikan metod oleh muhaddis selepas kewafatan beliau. Apa antara nasihat metod yang digunakan oleh Imam Yahya bin Ma'in? Kata beliau, idza katabta faqammish wa idza haddathta fafattish. Kalau kau menulis, cermat. Nak salin pun kena cermat. Jangan tok guru cakap lain, kita salin lain. Dan apabila menyampaikan hadis, kena teliti. Jangan main belasah yo. Sahih, maudhu', dhaif, semua kita rojakkan sekali. Kena berhati-hati dalam periwayatan, berhati-hati dalam menulis, dalam menyalin nota, imla, apa yang ilmu yang disampaikan oleh tuan guru. Tuan-tuan sekalian, ya, selanjutnya dikatakan, ya, bahawa, ya, telah menjadi kebiasaan beliau Imam Yahya, ya, pergi haji, musim haji, ya, daripada tadi dia lahir di Baghdad kan, pergi ke Madinah dululah, ya, pergi Madinah, ya, untuk ziarah maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi Madinah untuk solat di Raudhah, untuk solat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian biasalah aktiviti ke Baqi', ziarah syuhada Uhud dan sebagainya tuan-tuan, ya. Tapi poin di sini ialah ikut jalan Madinah, ya. Dan pulang pun nanti dah daripada Madinah, pergi menyempurnakan ibadah haji di Mekah. Habis haji pun balik semula ke Madinah. Ya, pergi dan balik
sempat mengunjungi makam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita tahun bila tuan? 233. Beliau tadi lahir 158. Ya, tahun 233 sebelum musim haji tuan-tuan, pada penghujung bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah tuan-tuan, ya, ketika mana beliau masih berada di Madinah, on the way, perjalanan nak pergi haji, iaitu nak pergi ke Madinah, ke Makkah Al-Mukarramah. Maka orang Madinah punyalah gembira, datang tok guru besar, imam hadis, ya, imam yang mempunyai sanad yang tertinggi mungkin ketika itu, mempunyai kaedah yang cukup hebat, ingatan yang cukup kuat, mempunyai semangat yang cukup tinggi dalam menjaga kualiti masa. Apa yang berlaku tuan-tuan? Orang Madinah sangat bergembira, dan ialah masa dah nak musim haji kan, bulan Zulqa'dah, orang pun dah mungkin ramai dah berkumpul di Madinah, ya, Madinah Nabi SAW. Maka tahun itu, ya, Allah takdirkan beliau wafat sebelum sempat pergi menyempurnakan haji. Begitulah kan, macam kita pun ada juga sebahagian jemaah haji kita belum sempat hari wukuf meninggal, artinya tak adalah haji. Kita buatkanlah badal untuk almarhum tersebut, ya kan. Tapi kalau dia dah siapkan wukuf, amalan-amalan yang sepatutnya dia sempurnakan, maka dia dapat haji tahun itu. Itu kaedah dia lah. Asasnya tadi tu, lihat sempat wukuf ke tak. Ini masih di Madinah, Imam Yahya belum lagi masuk ke Mekah, dan jauh lagi tarikh 23 Zulqa'dah nak sampai ke hari wukuf 9 Zulhijjah, jauh lagi tarikh itu. Maka wafat beliau di Madinatul Munawwarah. Maka orang ramai mendengar berita kehadirannya di Madinah dan kewafatannya, orang tahu dia hadir. Maka dan tahu dia meninggal di Madinah. Lalu golongan Bani Hashim, ya, golongan Bani Hashim ni tuan-tuan, dia yang menjaga kayu katil yang digunakan bagi memandikan jasad Rasulullah SAW. Okey, yang jaga kayu tu kumpulan Bani Hashim. Wallahu alam, hari ini kita tak tahu di Madinah siapa yang jaga. Apakah dia kekal Bani Hashim ke Bani lain, wallahu alam, kita tak tahulah. Cuma yang saya maklum, yang pegang pintu maqam Nabi SAW tu daripada keturunan Sayyidina Bilal bin Rabah. Pernah datang Malaysia tahun lepas, ya, orang Habsyah, ya, itu wallahu alam yang pegang kunci maqam Nabi SAW. Tapi yang jaga kayu katil, tempat dimandikan jasad Nabi SAW tu dulu Bani Hashim. Ketika peristiwa ni tuan-tuan, peristiwa Imam Yahya bin Ma'in ini, ya, ketika itu orang dengar kewujudan, kehadiran Imam Yahya, bahkan kewafatan beliau, maka Bani Hashim ni keluarkan kayu katil itu untuk mereka mandikan, ya, jenazah Imam Yahya. Nampak? Kenapa? Memuliakan kedudukan beliau yang menobatkan, yang memartabatkan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Maka mereka mengambil kayu katil tersebut untuk mereka gunakan kayu katil yang sama itu untuk mereka mandikan jenazah Imam Yahya. Tadi kita katakan kayu itu merupakan kayu katil ataupun tempat pemandian jenazah yang mereka gunakan untuk memandikan jenazah Rasulullah SAW. Maknanya bukan sebarang orang boleh guna tu. Hanya orang-orang tertentu yang mereka fikirkan layak dan sesuai mengikut sumbangan mereka kepada Islam, khususnya kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Okey. Maka, ya, selesai solat, mana makam ni tuan? Maka orang yang meninggal di Madinah ni beruntung, sebab dia dimakamkan di Jannatul Baqi'. Dimakamkan di Baqi'. Ingat, di Baqi' ini isteri-isteri Nabi. Ingat Dhun Nurain, Sayyidina Uthman bin Affan di Baqi'. Ingat Ahlul Bait banyak di Baqi'. Ingat sahabat pertama yang makamnya di Baqi', Sayyidina Uthman bin Mad'un, ya, itu merupakan adik susuan Nabi SAW. Ingat Imam Yahya bin Ma'in. Nanti siapa pergi umrah, pergi haji, ziarah Nabi SAW, ziarah Madinah, ingat Imam Yahya bin Ma'in ada di Baqi' itu sekali dengan murid-murid beliau, ada dengan Imam Rabi'atul Ra'i, dengan murid beliau Imam Malik. Ini semua
ada di Baqi', tuan-tuan. Okey, maka selesai pengumuman beliau, Imam Yahya dah dikebumikan, maka meniti di bibir masyarakat ketika itu di Madinah, inilah gerangan orang yang telah membersihkan hadis-hadis Nabi daripada sebarang penyelewengan. Dia tapis hadis, dia tahu itu hadis ataupun tidak hadis, sehingga kan tuan-tuan, kaedah dia Imam Yahya bin Ma'in ini tuan-tuan disebutkan, ya, idza lam ya'rif Ibnu Yahya falaysa bihadis. Dia kata kalau Imam Yahya kata bukan hadis, maka itu bukan hadis. Bermaksud dia mengkaji banyak hadis, kebanyakan hadis telah beliau hafal, maka kalau beliau kata hadis, hadislah. Kalau beliau kata bukan, bukanlah. Inilah tuan-tuan kehebatan Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala. Moga-moga ya semangat Imam Yahya ini menjadi pemangkin kita untuk sama-sama ya mengaji, untuk sama-sama bersungguh ya mengisi waktu kita, jadual kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, lebih-lebih lagi ya perkara-perkara yang membabitkan ilmu ini tuan-tuan. Okey, selesai yang pertama. Baik, saya nak berpindah tuan-tuan kepada tokoh yang kedua. Ya, tokoh yang kedua ini ya namanya yang kita nak sharekan ialah Tha'lab. Nama Tha'lab ni kalau ikut bahasa kita tak berapa cantik lah, musang. Ini bukan musang berjanggut ya. Musang ni nama binatang lah, Tha'lab. Tha'lab, cuma dia ini tuan-tuan, ya, nama dia ni best, nama IC dia bagus, Ahmad bin Yahya, tapi orang Gola dia Tha'lab An-Nahwi. Wallahu alam kenapa lekat nama Tha'lab itu saya pun tak pasti, tapi Imam Ahmad bin Yahya ini tuan-tuan Asy-Syaibani, kepakaran beliau dalam nahwu, sebab tu lekat nama dia melekat An-Nahwi kan. Tha'lab An-Nahwi tuan-tuan pakar yang membabitkan ilmu bahasa, lughah, sastra, hadis dan qiraat. Ya, lahir tahun 200, wafat 291 Hijrah. Ini Imam Tha'lab An-Nahwi rahimahullahu taala. Tuan-tuan, dia ni pelik sikit. Ya, pelik dari sudut macam mana? Peliknya tuan-tuan, kalau nak jemput dia kenduri, ya, kena sediakan tempat untuk beliau letak kitab dia. Letaklah satu rehal, kalau kita kata ini rehal kan. Dia nakkan rehal dulu, boleh dia letakkan kitab dia 2-3 buah, supaya apa nanti mungkin orang on the way nak datang, tetamu-tetamu belum penuh lagi hadir, mungkin tuan rumah nak hidang makan, dia sempat untuk membuka kitab, mentelaah kitab. Ini kojo Imam Ahmad bin Yahya yang terkenal dengan nama Tha'lab. Polik tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan kalau ada ustaz macam ni lah zaman ni, ya, boleh saya datang rumah tapi siapkan saya meja sebiji, saya nak study dulu. Tuan-tuan sudi ke jemput dia? Saya ingat tuan-tuan tak jemput dia kan. Orang jemput makan bukan jemput kuliah, kita jemput kenduri bukan jemput study muzakarah. Mungkin kita kata begitu tuan-tuan, tapi Imam Tha'lab ni dia ada prinsip dia, aku tak nak buang masa. Ya, tak nak buang masa. Ya, sementara nak set up majlis, saya perlukan tempat untuk saya ulang kaji. Saya tak nak masa setengah jam saya terbuang begitu saja. Saya tak nak 10 minit saya tak buat apa-apa sia-sia. Saya nakkan ada sesuatu yang dapat saya hasilkan dalam beberapa detik yang ada itu. Ini Imam Tha'lab An-Nahwi tuan-tuan. Beliau wafat hari Jumaat lepas asar, keluar daripada masjid. Kenapa tuan-tuan? Dia hobi dia memang kaki mentelaah, suka membaca. Semasa berjalan pun tuan-tuan dia membaca. Kalau tuan-tuan berjalan boleh membaca tak? Kalau tuan-tuan tawaf tak kisahlah, tawaf wada' ke, tawaf qudum ke, tawaf ifadah ke, tawaf tahiyatul bait ke, jenis-jenis tawaf nazar ke sebagainya, apakah tuan-tuan membaca doa yang dicatatkan dalam kitab kecil yang disediakan oleh tabung haji dan sebagainya itu? Apakah tuan-tuan gantung, tuan-tuan baca Allahumma imanan bi kitabik wa tasdiqan bi nabiyik wa imanan? Apakah tuan-tuan mampu membaca? Kadang-kadang susah juga nak baca, sebab kita terpaksa berpusing ketika tawaf, menjaga bahu kiri kita mesti berbetulan dengan Kaabah. Tapi kalau tuan-tuan untuk Safa Marwah,
ketika sa'i mungkin senang sikit sebab jalannya straight, tapi kalau tak biasa sambil berjalan, tadi berpusing lagi susah masa tawaf, berjalan masa sa'i pun kalau tak biasa pun susah juga. Naik kenderaan, tuan-tuan naik bas, bukan tuan-tuan drive lah kan, ataupun tuan-tuan jadi penumpang, ada pemandu, tuan-tuan boleh baca tak? Bukan semua orang boleh mengambil skill itu, bukan semua orang ada orang tak boleh membaca, tapi dalam tak boleh membaca tu dia mengadap handphone tu, dia main game tu boleh, itu yang pelik tu kan. Tuan-tuan jadi tengok Imam apa tadi, Ahmad bin Yahya ini meninggal ketika mana dia membaca, dalam keadaan berjalan membaca kitab, datang seekor kuda menyondolnya, jatuh beliau dalam satu parit, ya, dan ketika itu beliau separa koma, ya, separa gila, dibawa balik ke rumah dalam keadaan dia tak apa sedar, ya, mungkin ada kecederaan di kepala beliau, maka pada keesokannya beliau telah meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Tapi poin dia bukanlah sampai kita sambil nak seberang jalan kita pegang kitab, tak. Tapi maknanya beliau nak ajar kita ada ruang mesti dengan buku, ada masa kita mesti isi dengan kitab, sambil berjalan pun dia memilih untuk membaca kitab. Ini Imam Ahmad bin Yahya Asy-Syaibani yang kita kenal sebagai Imam Tha'lab An-Nahwi. Ada satu lagi tuan-tuan, pemimpin zaman itu yang namanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang namanya Fatah bin Khaqan. Dia tuan-tuan, Fatah bin Khaqan ini dia merupakan menteri. Ini pula kehebatan seorang pemimpin, mengatur urusan rakyat tapi tak mengabaikan kewajipan dia untuk membaca kitab, menambah ilmu. Fatah bin Khaqan ini dia merupakan menteri di zaman Khalifah Mutawakkil Kerajaan Abbasiyah. Ya. Dia kalau ada majlis rasmi di istana, majlis dengan tuanku, dia akan bawa kitab on the way dalam upacara yang rasmi itu, protokol, dia akan ada celah kitab tu, buat kitab kecil, janganlah buat kitab besar-besar macam ni kan. Ni besar susah nak bawa, kitab kecil mungkin separuh saiz kitab nilai masa ni. Ada kitab yang disimpan dalam poket. Mungkin Imam Fatah bin Khaqan tadi tu seorang menteri, seorang sastrawan, memanfaatkan masanya, maka dia pun mengisi waktu tersebut untuk membaca apa-apa yang perlu dibaca, membawa nota supaya masa beliau tidak berlalu begitu sahaja. Tuan-tuan sekalian, okey, tokoh terakhir yang ingin saya kongsikan pada malam yang berbahagia ni tuan-tuan, iaitu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ni kalau yang baca tafsir dia akan kenal Imam At-Tabari, ya. Siapa yang baca kitab sirah hadis dia akan tahu apa nilai Imam Ibnu Jarir At-Tabari tuan-tuan. Seorang tokoh yang cukup besar dalam ilmu tafsir. Bahkan beliau ni dikatakan sebagai Syekhul Mufassirin. Syekhul Mufassirin sebab dia antara ulama awal yang menulis tafsir bil ma'thur. Imam, ya, tuan-tuan, Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Dan Allahumma salli alaihi wasallam, semangat beliau cukup kuat tuan-tuan. Beliau telah berjaya menulis setiap hari purata tulisan beliau, ya, lebih kurang 14 helai. 14 helai tuan-tuan, banyak tu, ya. Sehingga beliau berjaya menulis sebanyak 350,000 helaian kitab yang beliau sempat hasilkan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari tuan-tuan sekalian, ya, satu ilmuwan yang cukup hebat, maka menghasilkan tafsir itulah Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Quran. Itu tafsir Imam Tabari, tafsir salaf, ya tuan-tuan, tafsir bil ma'thur. Bagaimana tuan-tuan beliau menyusun waktu dia? Kita share sikit apa yang dicatatkan di sini, ya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari makan, ya, setelah makan dia rehat. Dan dia rehat ni memang rehat betul-betul lah. Rehat atas kain yang lembut, benang yang tebal, ya, benang katan. Mestinya selesa lah tidur, biar betul-betul tidur rehat lah. Kemudian, ya, kalau musim panas dia akan sejukkan badan dia, pakai baju lengan pendek. Ini sesuai lah untuk rehat, ya. Kemudian ada wangian, ada minyak wangi jenis mawar dan sebagainya. Ini style beliau rehat. Maksudnya rehat betul-betul lah. Supaya apa? Imam Ibnu Jarir dia bangun,
Salat zuhur, kemudian dia akan mula menulis. Ni disiplin ni. Agak-agak ustaz-ustaz semualah kan yang lockdown ni macam saya ni, 3 minggu kali 14 muka surat, berapa patut kita dah boleh tulis? 20 hari kali 25 hari kali 14, dah boleh siap sebiji kitab dah patutnya kerja ni. Kalau ikut disiplin Imam Ibnu Jarir lah, ya. Itu, tapi kita tak disiplin, kita tak semangat, ya. Ini kelemahan kita tuan-tuan, ya. Ustaz-ustaz semualah, ustazah-ustazah semua, ya. Tengok, dia bangun zuhur, dia salat zuhur, asar waktunya menulis, kan. Kemudian sambung lagi maghrib isyak buat apa? Zuhur asar beliau menulis, asar sampai maghrib beliau akan mengajar pula, buka kitab, kumpulkan murid-murid mengajar. Habis sampai maghrib isyak ni tak tulis apa-apa kat sini, mungkin beliau berwirid lah, baca Quran sebagainya. Lepas isyak sambung pula pengajian fiqh. Ini waktu yang beliau peruntukkan jadual harian beliau. Zuhur asar penulisan, wajib nulis kan. Penulisan ni dia kekal, sebab itu kata Imam Ibnul Jauzi, Kitabul Alim waladuhul mukhallad, kitab orang alim itu anak dia yang kekal kan. Ini Syekh Abdul Fattah dah meninggal tahun 97, tapi anak dia kekal bersama kita, ada di rumah kita baca kitab dia, kekal, ya. Sebab ilmu cakap ni boleh habis, dia meninggal bila ilmu dia, tapi ilmu kitab ni kekal. Ini menjadi rujukan sepanjang zaman. Maka tengok Imam Ibnu Jarir At-Tabari radhiyallahu an, ya, dia manfaatkan waktunya begitu, ya, untuk menulis, untuk mengajar, ya, untuk mentelaah kitab. Dan menarik tuan-tuan sekalian, ini cerita sebelum kewafatan beliau, ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dia sebelum meninggal tuan-tuan, beberapa jam, ya, sebelum beliau meninggal, ya, beliau dikatakan dia minta, ya, apa? Minta kertas dan pen, ya. Dikatakan minta kertas dan pen untuk apa? Untuk dia catatkan doa. Dia teringat doa yang pernah diriwayatkan, yang pernah disampaikan oleh cucunda Nabi SAW, Al-Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Dia teringat, aku ingat dulu doa Imam Ja'far As-Sadiq. Tolong ambil pen, salin, aku nak salin doa ni. Ya. Jadi murid yang berada bersama dengan Imam Ibnu Jarir itu kata, Tuan Guru, bukan masa sekarang ni kita nak ambil doa, nak catat doa, catat ilmu, bukan sekarang Tuan Guru. Tak, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, ini doa sepatutnya bagi manusia tak sekali-kali membuang waktu dia begitu sahaja tanpa menuntut ilmu sehingga dia mati. Ini orang kata utulbul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat, sampai nazak sakarat pun tetap nak salin doa, nak ambil doa. Lebih-lebih lagi doa ni daripada orang yang hebat, daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Dia catatkan doa itu. Lepas dia mencatatkan doa itu, maka beliau telah dijemput kembali ke rahmatullahu Allah Ta'ala. Inilah bagaimana pengorbanan, kesungguhan, kecerdikan, kehebatan para ulama silam dalam menyusun jadual mereka, dalam mengerti, memahami maksud nikmat yang sebenar, usul nikmat yang mereka jaga, iaitu nikmat waktu dan masa ini tuan-tuan, ya. Alhamdulillah. Jadi saya kira inilah beberapa catatan yang sempat saya kongsikan, beberapa nukat yang baik yang menjadi perkongsian kita bersama. Mudah-mudahan insya-Allah walaupun kita terbatas pergerakan kita, tetapi akal kita masih lagi boleh berjalan, sel-sel masih boleh berhubung, sel akal kita masih boleh berhubung. Jadikan waktu kita waktu untuk membaca, untuk menambah memantapkan ilmu kita. Jadikan peluang-peluang kuliah online ni sebagai waktu kita untuk sama-sama mengaji tuan-tuan. Terima kasih atas kebersamaan kita bersama malam ni. InsyaAllah jumpa lagi tuan-tuan pada pertemuan pada slot yang keempat nanti. Wal afu minkum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.